Semua nampak tak saya kongsikan? Nampak Nampak. Nampak Ustaz? Okey ya. Okay, jadi alhamdulillah amin. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya pada minggu yang keempat, iaitu berkaitan dengan konsep sains dan teknologi Islam. Konsep sains dan teknologi berdasarkan kepada agama kita, iaitu agama Islam. Jadi kita ni fokus pada hari ini berkaitan pengertian ataupun definisi sains dan teknologi menurut Islam dan juga pensyariatan sains dan teknologi. Jadi untuk yang pertamanya kita akan masuk kepada pengertian sains dan teknologi Islam dulu. Okey, kalau lihat kepada paparan yang saya nyatakan di sini, jadi sains secara umumnya ialah perkataan sains itu sendiri berasal diambil daripada perkataan Latin. Kalau kita lihat dalam kita punya ilmu sekarang ni banyak diambil daripada bahasa Latin lah. Contohnya sains, teknologi, banyaklah perkara-perkara ilmu tu diambil daripada bahasa Latin ni. Iaitu berasal daripada bahasa Latin, iaitu sesire dan juga Cynthia. Biasanya digelamer dengan nama Cynthia ni lah. Cynthia ni bermaksud pengetahuan ataupun ilmu. Jadi ada juga pandangan di sana yang mengatakan bahawa sains tu ialah satu kumpulan ilmu yang tersusun, yang bersistematik lah, yang teratur berkaitan dengan kajian fenomena alam. Semula terjadi yang bernyawa dan tidak bernyawa dengan kaedah yang objektif melalui kajian eksperimen dan carapan bagi menghasilkan prinsip yang boleh dipercayai serta diuji kebenarannya. Jadi maksudnya pandangan ini menyatakan bahawa sains tu ialah satu bentuk ilmu yang tersusun, bersistematik untuk mengkaji benda semua makhluk yang ada di dunia ni lah. Sama mana makhluk tu hidup bernyawa ataupun tidak bernyawa. Contoh bernyawa manusia lah. Manusia, binatang, pokok kan yang membesar tu bernyawa dan juga tidak bernyawa. Dengan kaedah yang objektif, maksudnya dengan cara ataupun kaedah yang objektif, yang ada tujuan, yang bertujuan melalui cara-cara eksperimen lah, eksperimen untuk mendapatkan satu ketetapan atau satu hukum yang boleh dipercayai dan boleh dijadikan satu ketetapan lah untuk berkaitan dengan isu yang dikaji. Jadi menurut Dewan Bahasa Pustaka ni, definisi sains tu yang pertamanya ialah ilmu pengetahuan yang teratur dan dapat dibuktikan kebenarannya. Maksudnya ilmu-ilmu yang terbukti. Kalau ilmu itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maksudnya ilmu itu bukan dikatakan sebagai ilmu sains. Bukan dikatakan sebagai ilmu sains. Ilmu yang hanya dapat dibuktikan kebenarannya baru dikatakan ilmu sains. Ataupun yang kedua, DBP menyatakan iaitu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kenyataan semata-mata. Seperti ilmu sains kimia, sains fizik. Kalau sains sosial lain pula. Iaitu sains sosial iaitu artinya cabang ilmu mengenai kemasyarakatan, mengenai masyarakat yang merangkumi bidang ekonomi, politik, psikologi, antropologi, ekonomi dan sebagainya. Ini menurut DDP lah. Jadi sains ini dilihat sebagai satu ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui kajian, pengalaman atau ilham yang boleh dibuktikan. Maksudnya kata kuncinya ialah ilmu yang boleh dibuktikan kesahihannya mengenai apa jua perkara yang hidup atau tidak di seluruh alam semesta ini. Maksudnya ilmu yang dibuktikan. Itulah sains. Tapi dalam Islam kita tak semua ilmu itu perlu dibuktikan kerana ada ilmu-ilmu, ada perkara-perkara dalam agama kita yang tidak perlu dibuktikan. Kalau dibuktikan memang tidak dapat diterima akal. Contohnya macam yang saya pernah nyatakan sama ada kelas ni atau kelas sebelumnya, saya nyatakan berkaitan macam tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW tu, Nabi Muhammad SAW tu, Isra' Mi'raj ni perkara yang betul yang wajib dan kita wajib iman. Kita kena percaya. Tapi peristiwa tu tak logik akal dan tidak boleh dibuktikan. Contohnya Nabi Muhammad SAW hanya bergerak dalam satu malam lepas Isyak daripada Mekah, Masjidil Haram tu di Mekah menuju ke Palestin di Masjid Aqsa, kemudian naik ke atas menuju Allah SWT di Sidratul Muntaha untuk mendapat kefadalan solat, kemudian turun balik, kemudian sampai ke Mekah sebelum subuh. Subuh-subuh Nabi dah ada di Mekah. Esok paginya Nabi nak beritahu pada semua orang di Mekah. Jadi dalam peristiwa itu berlaku hanya satu malam dalam perjalanan yang sangat jauh. Dikatakan perjalanan kalau ikut logik pada waktu itu untuk masyarakat Islam daripada Mekah nak menuju ke Palestin tu mengambil masa sebulan atau 30 hari, 30 malam perjalanan naik unta.
Ni hanya satu malam, sekelip mata satu malam. Jadi peristiwa tu kalau ikut logik akal tidak dapat dibuktikan. Tapi itu kita kena iman, kita kena percaya. Sedangkan sains ni dikatakan ialah kata kuncinya ilmu pengetahuan yang boleh dibuktikan. Itulah sains. Jadi ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak boleh dibuktikan, kita kena percayalah. Cumanya kita belajar ni sains menurut definisi yang kita belajar kan. Jadi perkara ini juga boleh dikaitkan dengan kefahaman atau fenomena baru yang boleh diguna pakai dalam pengajian atau kehidupan manusia seharian. Maksudnya ilmu-ilmu yang boleh dibuktikan. Jadi sentiasa ada pembaharuan lah. Sebab akal manusia semakin lama semakin diberikan ilham, semakin meningkat keupayaan akal manusia ni. Jadi banyak pembaharuan. Macam kalau kita macam sains ataupun teknologi berkaitan dengan handphone pun semakin hari semakin cepat dia punya perkembangan teknologi tu daripada besar boleh menjadi kecil, daripada yang tebal boleh dinipiskan. Maksudnya itu berkaitan dengan kehidupan manusia lah. Jadi secara mudahnya sains ni dilihat sebagai satu pembuktian ilmu terhadap suatu perkara yang terjadi. Suatu perkara dalam kehidupan kita ni kalau dapat dibuktikan, maka itulah dikatakan sebagai sains. Sebab sains dapat membuktikan suatu perkara yang terjadi. Seperti jatuhnya apple ke tanah kerana adanya tarikan graviti dan sebagainya. Itu antara teori sains lah. Jadi definisi teknologi pula secara umumnya. Tadi sains, ini teknologi. Teknologi ni seringkali kita mengatakan sains dan teknologi itu sama. Sains teknologi. Pada hakikatnya kalau dilihat daripada sudut pengkajian ilmu bahasa, istilah teknologi itu pun berbeza dengan istilah sains. Walaupun sering dikaitkan atau dirapatkan kataan sains dan teknologi, tapi maksudnya bukannya sama. Jadi kita kena tengok pada erti dari sudut etimologinya. Kalau lihat di sini, teknologi juga berasal daripada Latin juga. Dua gabungan iaitu tekne dan juga logos. Tekne ni dalam bahasa Yunani bermakna seni atau kerja tangan. Seni atau kerja tangan. Logos berarti wacana atau kajian sistematik. Kajian ataupun wacana. Maksudnya kajian dari segi ilmiah lah. Jadi istilah teknologi ni lebih merujuk kepada ilmu yang bersifat praktikal. Praktikal kalau kerja tangan seni ni maksudnya benda yang praktikal lah. Sedangkan sains tu merujuk kepada ilmu yang bersifat teori. Hanya bersudut sudut keilmuan sahaja. Keilmuan yang bukan dipraktikkan. Itulah sains. Tapi teknologi ialah aplikasi ataupun praktikal ilmu yang bersudut teori tadi. Jadi terdapat perbezaan lah di antara teknologi yang dikemukakan oleh ahli falsafah di barat berbanding dengan teknologi yang berasal daripada saintis ataupun teknologi Muslim lah. Dan sebagainya. Tapi apabila dikaitkan dengan teknologi maklumat, iaitu dengan perolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik. Teknologi maklumat dan komunikasi, teknologi maklumat melalui penggunaan komputer dan dalam bidang telekomunikasi. Ini menurut DBP. Jadi apabila nak dikaitkan definisi sains dan teknologi dalam Islam, sebab Islam ni segala asas keilmuan yang berada daripada dalam agama kita ni berpaksikan, bersumberkan, bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi definisi sains dan teknologi yang kita belajar tadi, iaitu dari sudut bahasa Latinnya dan juga dari sudut gabungan tekne dan logosnya, kesemuanya itu apabila dia bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Islam menerima apa-apa juga ilmu yang berkaitan. Jadi apabila dikaitkan dengan sains dan teknologi dengan Islam, maka kesemua teori dan praktikal sains dan teknologi adalah berpaksikan dan bersumberkan kepada dua asas, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sains menurut Islam dilihat sebagai satu pembuktian ilmu terhadap satu perkara yang terjadi berasaskan kepada pensyariatan Islam. Pensyariatan. Jadi ilmu sains ialah ilmu yang dapat dibuktikan dengan kajian, dengan pengalaman, dengan tindakan-tindakan pengkajian lah. Tapi mesti berasaskan kepada pensyariatan Islam. Jadi teknologi pula ialah dilihat sebagai ilmu yang bersifat praktikal tentang penciptaan sesuatu peralatan atau barang
juga mestilah berasaskan kepada pensyariatan Islam. Jadi kedua-dua sains dan teknologi mesti berasaskan pensyariatan Islam. Jadi apa itu pensyariatan? Kita akan ulas selepas ni. Jadi pensyariatan ni dilihat sebagai asaslah kepada mana-mana ilmu itu dikaitkan dengan Islam. Jadi pensyariatan. Pensyariatan ni syariah berasal daripada bahasa Arab. Bahasa Arab. Syara'a. Bahasa Arab. Bermaksud memperkenalkan, mengadakan, menetapkan. Dari sudut bahasanya bermaksud syara'a tu ialah jalan menuju sumber air yang diminum oleh manusia. Jalan. Maksud jalan yang dituju untuk oleh manusia untuk minum dapatkan air. Jadi orang Arab tidak menamakannya sebagai syariat sehinggalah air tersebut telah tersedia dan tidak terputus, iaitu air ini telah nampak, zahir dan jelas dan tidak diminum dengan percikan. Maksudnya jalan menuju sumber air untuk diminum oleh manusia. Itu maksudnya syara'a tadilah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Jasiyah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ni ada perkataan syariah. Syariah tu 'ala syari'atin. Artinya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad SAW dan utuskan engkau wahai Muhammad SAW menjalankan satu syariat. Menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti perkara yang benar. Jadi ala syariatin, pensyariatan berasal daripada bahasa Arab yang ada dalam Quran ni, sebagaimana dalam surah Al-Jasiyah, iaitu syariat tu jalanlah. Jalan yang cukup lengkap yang ada hukum-hukum agama. Ada hukum-hukum agama. Jadi syariah tu atau pensyariatan tu dari istilahnya ialah sesuatu yang disunnahkan atau diwujudkan oleh Allah SWT daripada urusan agama dan diperintahkan untuk melakukannya. Jadi pensyariatan. Jadi kalau pensyariatan sains dan teknologi, bermaksudnya definisi sains dan teknologi yang kita bahaskan tadi, kita bincangkan tadi, perlulah diselarikan dengan urusan agama ataupun hukum-hukum dalam agama Islam. Jadi pensyariatan Islam. Jadi pensyariatan sains dan teknologi menurut Islam seiring dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Sains. Kalau kita lihat sains sebelum ni, ia berkaitan pengkajian tentang alam semesta kan. Macam kita nyatakan sebelum ni pengkajian tentang alam semesta, sama ada yang bernyawa atau tidak bernyawa dan dapat dibuktikan. Dalam sains pun dah banyak ulas tentang ni. Kalau sebelum ni saya ada nyatakan pada minggu yang kedua, minggu ketiga kan, tentang sains tu, antaranya ialah sains tu bersumberkan kepada wahyu. Semua sains dan teknologi Islam mesti sumbernya ialah wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya ada ulas sebelum ni tentang contoh tentang orbit kan, tentang binatang, adanya pengkajian zoologi kan. Itu pun ada berkaitan sains lah. Jadi semuanya itu adalah pensyariatannya seiringlah dengan turunnya ayat-ayat berkaitan dengan ilmu-ilmu sains yang berkaitan lah. Jadi falsafah sains dan teknologi Islam. Falsafah. Falsafah sains Islam menggunakan metodologi tafsir. Tafsir ni huraian lah. Tafsir maudu'i. Maudu'i di bahasa Arab, maudu'i maksudnya tajuk. Kalau dalam bahasa Arab, tajuk, maudhu'. Mal maudhu' apa tajuk. Jadi maudhu' itu ialah tajuk. Jadi kalau tafsir maudu'i ialah pentafsiran berasaskan satu tajuk yang sama. Maudu'i. Contohnya katakan dalam Al-Quran ada banyak ayat, tapi kita kumpulkan ada pada tema yang sama. Contohnya tema penciptaan manusia. Jadi kita akan carikan banyak ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan dengan kejadian manusia, kita kumpulkan dan huraikan, masukkan dalam satu tema, satu tajuk yang sama. Itu namanya tafsir maudu'i lah. Jadi falsafah sains Islam ni menggunakan metodologi tafsir maudu'i, macam tadi serta penyelidikan kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab persoalan yang dibahaskan secara ilmiah dan saintifik. Kalau kualitatif ni, kuantitatif, ni bentuk-bentuk pengkajian lah, bentuk-bentuk penyelidikan. Kalau biasanya kalau kuantitatif ni, penyelidikan berbentuk kuantiti lah, ada angka, ada nombor, itu bentuk kuantitatif. Kalau kualitatif ni, bentuk
untuk mendapatkan pengesahan kan, kajian berorientasikan pengesahan dan sebagainya lah. Jadi oleh yang demikian, falsafah sains Islam ni memerlukan satu kaedah dan metodologi tertentu yang berbeza daripada kajian falsafah sains moden. Sains moden ni ataupun sains barat lah. Berbeza sains moden atau sains barat dan sains Islam sangat berbeza. Ada perbezaan, nanti kita akan huraikan, kita kongsikan. Jadi bagi falsafah sains moden atau sains barat ni, mereka hanya menggunakan metodologi kualitatif atau kuantitatif. Metodologi mereka ni menolak wahyu, menolak akan adanya hubungan ketuhanan dalam perkajian sains dan teknologi. Jadi sains barat ni falsafahnya tidak mengaitkan ketuhanan dalam dia punya tindakan kajian untuk memperoleh ilmu sains. Jadi mereka menolaklah wahyu tu. Jadi pendekatan sedemikian mengakibatkan sains moden atau sains barat ni terpisah daripada wahyu, daripada Tuhan. Berbanding dan berbeza dengan falsafah Islam yang menggunakan atau bersumberkan Al-Quran itu sebagai wahyu, sebagai landasan untuk berfikir. Jadi Al-Quran sebagai guideline, pembatas yang kita nyatakan sebelum ni kan, pembatas sama ada perkara tersebut boleh dikaji atau sebagainya. Jadi ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 191 yang menjelaskan bahawa saintis Muslim tu yang sentiasa mengingati Allah sama ada berdiri, duduk atau berbaring, mereka itu sentiasa berfikir tentang kejadian langit dan bumi dan merasai keagungan Allah, lalu berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana, tidaklah engkau jadikan semua ini ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau jadikan semua ini dengan sia-sia sahaja. Maha suci engkau, maha suci Allah, peliharalah kami daripada seksa api neraka. Ini contoh ayat yang mana menyatakan saintis Muslim tu sentiasa mengaitkan dengan Allah SWT, maksudnya ataupun adanya hubungan ketuhanan, hubungan agama di dalam pengkajian sains Islam tu lah. Berbeza dengan sains barat atau sains moden. Jadi hubungan antara sains, falsafah dan teknologi menurut seorang tokoh sains Al-Kindi yang hidup pada zaman pada tahun 801 Masihi hingga 865 Masihi. Jadi menurut beliau ni, falsafah sains Islam tu berprinsip kepada sains tauhid ilahiyah. Ilahiyah ni ketuhanan. Kalau ilah Tuhan, macam dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilah Tuhan. Jadi berasaskan sains tauhid ilahiyat, ketuhanan, yang berintegrasi dengan sains tabi'i, sains alam semula jadi, tabi'i, tabiat, alam semula jadi, dan sains sosial, sains kemasyarakatan, yang macam kita nyatakan tadi dalam definisi DDP ada menyatakan sains sosial tu, yang berpaksikan kepada Allah, manusia dan alam, yang bertunjangkan keimanan. Mestilah bertunjangkan keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan kebenaran mutlak bahawa ilmu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kaedah yang digunakan dalam pentafsiran falsafah sains Islam ini perlu dianalisis secara logik, menggunakan akal yang logik dan yang waras dan saintifik, dan dapat dibuktikan dengan menggunakan kajian empirikal, kajian demi kajian lah, pengumpulan data, pemerhatian, panca indera dengan fikiran yang rasional, berpandukan prinsip falsafah sains Al-Quran sebagai kebenaran mutlak yang bertujuan membangunkan kemajuan sains dan teknologi. Jadi menurut Al-Kindi ini, sains, falsafah dan teknologi ini menurut Islam ialah satu hubungan yang sangat komprehensif, yang menyeluruh dan mutlak. Asasnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber ilmu. Allah itu sumber ilmu, tapi Allah menyampaikan sumber ilmu tersebut melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semuanya berprinsip, jadi sains Islam ni berprinsip semuanya kembali kepada ketuhanan dan keimanan dan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber ilmu. Berbeza dengan sains ataupun teori falsafah sains moden atau sains barat. Ini perbezaan. Apa perbezaan di antara falsafah sains Islam dan falsafah sains moden atau sains barat? Perbezaannya boleh dilihat dari sudut epistemologinya, dari sudut pengkajian secara detail lah tentang falsafah sains moden dan sains barat. Pertamanya,
teori falsafah sains Islam tu bersumberkan Al-Quran, hadis dan pemikiran ahli falsafah Islam atau ahli falsafah Muslim dan bukan Muslim, non-Muslim. Asalkan aliran falsafahnya ataupun aliran pemikiran falsafah sains tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itulah sains Islam, falsafah sains Islam. Manakala falsafah sains barat pula, mereka tu hanya bersumberkan kajian sains semata-mata sebagai suatu pengetahuan yang sah atau benar. Jadi asas kepada falsafah sains moden atau barat ni menolak agama sebagai pengetahuan yang benar. Jadi mereka menolak hanya berdasarkan kepada kajian sains semata-mata. Itulah dia perbezaan dari sudut sumber. Yang kedua, teori falsafah sains Islam ni berdasarkan keyakinan ilmu itu daripada Allah. Adanya hubungan ketuhanan. Tauhid ilahiyat hubungan ketuhanan. Sudah pasti teori yang kedua ni falsafah sains barat menolaklah sebab mereka tidak menjadikan unsur ketuhanan tu sebagai sumber ilmu dalam sains. Jadi yang ketiga, perbezaan ialah manusia tu berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan sehingga menjadi pakar dalam bidang pengetahuan yang ditekuni atau yang dikaji, khususnya bidang sains dan teknologi. Namun keraguan dapat diterima sifatnya sebagai taklid, sebagai ikut-ikutan selagi mereka berfikir tentang kejadian di langit dan di bumi itu untuk mencapai keyakinan bahawa hakikat kebenaran yang nak dicari daripada pengkajian-pengkajian tu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi falsafah sains Islam ni menerima keraguan. Keraguan ni kena macam zon lah. Zon, kita macam ragu-ragu. Tapi hujungnya kita nak dapatkan keyakinan memang semua hakikat tu mestilah tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi sains moden tu mereka menolak. Mereka hanya menerima hakikat kebenaran hanya melalui kajian sains sahaja. Unsur ragu-ragu ni mereka tidak terima. Contohnya mungkin perkara ini berlaku sebab begini tapi tidak dapat dibuktikan. Maka mereka menolak sebab mereka hanya berasaskan kepada kajian yang dapat dibuktikan melalui kajian-kajian sains. Perkara ragu-ragu ni mereka tidak dapat menerima dan mereka menolak. Yang keempat, falsafah sains tu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala berperanan sebagai prinsip falsafah sains Islam yang tertinggi. Jadi teori falsafah sains Islam ni mereka bermatlamatkan setiap kajian, setiap pembuktian hanya bertujuan untuk mengenal Allah sebagai pencipta. Mereka mengkaji, contohnya mereka mengkaji tentang kosmologi peredaran planet-planet, tentang kajian planet-planet. Hujungnya mereka akan mendapati adanya hubungan ketuhanan ataupun adanya pembuktian wujudnya akan satu Tuhan yang maha berkuasa yang menjadikan segala-galanya, iaitu Allah SWT. Tapi falsafah sains moden barat ni mereka hanya mengkaji tentang kewujudan alam yang dapat dilihat dari segi realiti sebagai satu proses yang sentiasa berubah-ubah. Kewujudan ni hanyalah satu konsep falsafah yang dikaji secara saintifik. Hanya bertujuan untuk mengenal bidang sains. Hanya bersifat kebendaan sahaja. Hanya bersifat kebendaan dan keduniaan. Jadi mereka hanya mengkaji tentang suatu perkara, suatu fenomena alam. Tapi hujungnya mereka tidak membalikkan atau mengembalikan kepada adanya unsur ketuhanan, unsur satu kuasa ghaib yang maha kuasa. Tapi mereka hanya mengembalikan kepada kebendaan dan keduniaan sahaja. Sebab mereka memang telah awal-awal tadi telah menolak adanya unsur ketuhanan. Berbeza dengan falsafah sains Islam yang walau apa-apa pun meletakkan unsur ketuhanan dalam satu ilmu yang diiktiraf oleh agama Islam lah. Yang kelima, falsafah sains Islam tu menerima kenyataan bahawa asal usul pengetahuan atau sains itu datang daripada Allah sebagai Tuhan. Kita telah beriktikad, percaya, iman, semuanya segala-gala ilmu tu berasal daripada Tuhan. Tapi moden barat ataupun sains moden barat ni mereka hanya berprinsip bahawa semua ilmu pengetahuan tu hanyalah diperoleh daripada instrumen minda, instrumen minda yang terkumpul daripada masyarakat, sosial, sains sosial tu sains daripada masyarakat, sains tabi'i iaitu sains alam semula jadi, yang mana mereka mengkaji hanya mengembalikan kepada masyarakat dan alam tabi'i semula jadi
untuk mencapai kemajuan dan pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Untuk hidup hanya di dunia. Berbeza dengan Islam yang bukan hanya di dunia, tapi ilmu-ilmu tersebut akan dibawa ke kehidupan selepas dunia ni, iaitu akhirat. Itu perkongsian setakat untuk hari ini, iaitu kita berkongsi tentang apa itu pengertian sains dan teknologi menurut Islam dan juga pensyariatan sains dan teknologi menurut Islam. Okey, berjelas tak saya punya penjelasan? Semua ada ke?